Yang saya nak sebut adalah berkaitan dengan seorang lagi one on ataupun macam Mahathir, iaitu Syafiq Hamdal. Kita dah lihat dalam parlimen bagaimana wah tu begitu hebat dia bangun. Orang dia lah hero, dia lah pendekar di kalangan pembangkang. Ya, hantar PH kerana tidak kerana menandatangani MOU. Dia sebut bahawa kalau nak bantu rakyat, saya tanpa tantangan MOU pun saya boleh bantu rakyat. Dia sebut macam tu. Dia tak tahu yang kita ni berjuang untuk bantu rakyat berbelas tahun, puluh tahun. Ya, memperjuangkan nasib rakyat tanpa MOU pun. Ya, bahkan diuji dengan penjara berbagai-bagai lah ujian. Ya, fitnah keadaan atau Sidang Ibrahim. Ya, bagaimana pejuang-pejuang reformasi itu dipenjarakan, ditahan, dipukul dan sebagainya. Ya, tak pernah kita menandatangani MOU pun sebelum ini. Ya, kita hadapinya, tidak ada masalah. Bahkan kita semakin lama semakin mendapat kejayaan dan juga kepercayaan daripada rakyat. Ya, jadi jangan ingat dia tu hero sangat. Ya, dia pun muncul selepas PRU 14. Ya, kita dah ingatkan Syafiq Hamdal, janganlah kamu serupa sangat. Kalau kamu pejuang hebat sangat, ya, mungkin lebih hebat, merasakan dirinya lebih hebat daripada Anwar Ibrahim, simpan angan-angan itu. Ya, kita kenal Syafiq Hamdal dan juga pernah pakai baju jingga SPRM. Ya, jangan lupa dia ada juga kes. Sama ada buat tak buat itu lain. Bermakna image dia tu pun tidak baik. Ya, jangan nak cerita tahu orang. Dan kita faham dia jadi ketua menteri bagaimana. Apakah dia menjadi ketua menteri dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya? Ya, dia jadi ketua menteri Sabah. Kita mesti ingat. Ya, sewaktu kita menang PRU, PH menang PRU 14, yang menang di Sabah suatu PRU 14 yang lalu adalah UMNO Barisan Nasional. Musa Aman nak kat sumpah dah. Dalam masa 2 hari dan kat sumpah dia dah mesyuarat pun Musa Aman. Dah lantik menteri-menteri kabinet Sabah. Ya, tak sampai berapa jam, tiba-tiba 6 orang daripada Barisan Nasional melompat masuk kepada warisan. 4 daripada UMNO, 2 daripada APKO menyertai warisan. Sebab itu dia jadi ketua menteri Sabah. Apakah dia rasa dengan cara dia jadi ketua menteri Sabah itu mendapat mandat rakyat? Apakah dia rasa jadi ketua menteri Sabah itu tidak melibatkan orang lompat parti? Ya, kita kena ingat Syafiq Hamdal, kamu jadi ketua menteri Sabah bukan mendapat mandat rakyat. Kamu beruntung kerana 4 orang daripada UMNO Barisan Nasional ini tidak ada prinsip, tidak ada perjuangan, nak jadi katak, sokong kamu. 2 daripada APKO pun sokong kamu. Maka kamu jadi ketua menteri Sabah. Akhirnya kamu kecundang dan PRN yang lalu. Terus sebab apa? Sebab kesombongan kamu. Ya, PRN Sabah sombong. Sombong kepada PH. Dalam kempen di Sabah, oh Sabahan for Sabah, Sabahan for Sabah. Jangan kita pedulikan Kuala Lumpur. Ya, orang Sabah untuk orang Sabah. Jangan kita pedulikan pengaruh Kuala Lumpur. Wah, bukan main dalam kempen. Nak ambil simpati rakyat Sabah. Bagaimana dia lah pejuang Sabah. Ya, akhirnya kecundang dalam PN Sabah. Ya, sebab keegoan dia. Kita masih ingat lagi bagaimana Dato' Seri Ibrahim berunding dengan warisan untuk kita menambah kursi kita. Nak bantu dia mendapatkan kembali jawatan di Ketua Menteri Sabah. Kita tambah kursi sikit je pun. Ya, dia tak bagi. Ya, dia tak bagi kepada PKR. Walaupun Presiden Keadilan, pengerusi PH datang bertemu dia dekat rumah dia. Ya, memohon tambahlah sikit kursi. Ya, kami nak bantu kamu. Dia tak bagi. Bukan setakat tak bagi, dengan egonya dia boleh buat video call dengan Mahathir Mohamad. Kita mesti ingat. Dia buat video call dengan Mahathir Mohamad. Dia kata, Anwar jumpa saya, minta tambah kerusi. Saya tak bagi, Tun. Mana boleh saya nak bagi PKR ni? Kita bagi dia kursi banyak pun dia kalah. Nah, mana boleh bagi dengan PKR? Dia pun tak nak guna logo kita. Wah, ini ego Syafiq Hamdal. Cerita dengan Mahathir. Dia lupa, dia buat video call dengan Mahathir tu. Mahathir berada di Semenanjung. Ketika itu Anwar berada di Sabah, membantu dia dalam PN Sabah. Wan Alizah turun ke Sabah, membantu dia, membantu warisan untuk menang di Sabah. Anwar turun ke Sabah, membantu dia untuk dia menang di Sabah. Mahathir satu saat pun tak turun ke Sabah untuk membantu dia. Tapi itulah orang tua yang dia puja. Ni perangai Syafiq Hamdal. Sebab tu saya tak pelik kalau Sabah pecundang. Sebab rakyat Sabah kenal Syafiq Hamdal. Sejenis orang yang pandai bermuka-muka dengan rakyat, mengaku dirinya hero, mengaku pejuang rakyat, tetapi dia ingin angkat diri dia, kerana dia lah pejuang.
hari ini dia menyalak dalam parlimen, marahkan PH kerana membuat MOU. Sedangkan dia juga diajak berbincang, dia juga tahu tentang hajat PH ini terhadap MOU. Tapi dia sendiri menolak. Dia kata warisan tak mau jadi Pak Angguk. Dia tak baca pun lagi MOU tu. Apakah MOU tu untuk menjadikan PH atau pembangkang sebagai Pak Angguk? Dia tak baca. Tapi sebab cadangan itu datang dari Anwar, dia tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah tak ada masalah. Tapi ada puak dia, macam-macam dia, ahli zaman dan sebagainya, menyatakan bahawa PH tak berunding langsung. Ini bohong, ini fitnah. Dia tahu PH mengajak dia, tetapi dia menolak. Warisan tahu, pejuang juga tahu, muda juga tahu bahawa ini kita nak melaksanakan MOU, tetapi mereka tidak bersedia. Tidak bersedia tak apa, kita pun tak bising, kita pun tak maki hamun dia, tapi kamu jangan maki kami. Kami ada agenda untuk bantu rakyat. Kami bukan agenda untuk menaikkan Anwar Ibrahim menjadi sebahagian daripada kabinet. Tak ada seorang pun pimpinan PH yang dilantik menjadi menteri atau apa-apa jawatan JLC apabila menantangi MOU ini. Kerana MOU ini hanya untuk rakyat, kita tidak boleh jadi kerajaan. Tetapi apalah salahnya kita melaksanakan agenda itu, menyampaikan idea itu bukan secara kosong, tetapi dengan bersyarat. Kalau kerajaan PH, kerajaan ini tidak mampu untuk melaksanakan agenda yang kita gariskan, kita tarik sokongan. Apakah itu tidak penting buat rakyat? Apakah itu tidak penting buat rakyat Sabah? Buat rakyat Sarawak? Tetapi sebab ini datangnya daripada Anwar Ibrahim, sebab itu dia tolak. Pada datangnya idea itu daripada Mahathir Mohamad sudah pasti, tanpa baca apa-apa, Syafiq Abdal akan menyokong dia. Ini saya nak bagi tahu. Ini saja yang saya nak sebut kepada Syafiq Abdal, tutup mulut kamu. Dalam parlimen, bila dia bercakap macam tu, saya lihat pimpinan-pimpinan PH tak nak jawab. Bukan mereka tidak boleh jawab, tetapi menghormati Syafiq Abdal ini adalah pembangkang juga. Rakan kita. Rakan kita. Sebab itu Anwar tak jawab. Sebab itu pimpinan Mak Sabu tak nak jawab. Sebab itu Lengguang tak nak jawab. Sedangkan mereka boleh jawab sebenarnya apa yang disebut oleh Syafiq Abdal. Tetapi pimpinan Pertahanan Harapan masih menghormati beliau kerana beliau masih lagi pembangkang. Rakan kita. Tetapi saya nak bagi tahu Syafiq Abdal, kamu juga harus menghormati pimpinan PH kerana kamu hanya ada berapa ahli parlimen saja. Gabungan PH lebih jauh lebih ramai daripada kamu, pejuang dan juga muda. Sebab itu hormat, tolong hormat pimpinan PH. Kalau pimpinan PH tidak mahu menjawab apa yang kamu sebut, kami di bawah ini sanggup. Kami akan aibkan kamu, kami akan dedahkan kamu. Apa yang kami ketahui. Ini saya nak beritahu Syafiq Abdal. Jangan lupa, kamu jadi Ketua Menteri Sabah bukan menerima mandat rakyat. Kamu ditolak pada PRU. Yang menang ketika itu UMNO, Barisan Nasional. Musa Aman dan Kak Sumpah jadi Ketua Menteri. Tetapi lompat 6 orang daripada UMNO Barisan Nasional. Ketika itu 4 daripada UMNO, 2 daripada ABKO. Maka kamu jadi Ketua Menteri Sabah. Sekarang kamu nak cerita pasal integriti. Sekarang kamu nak cerita tentang PH. PH jadi kerajaan dulu tanpa kita minta keadilan, khususnya DAP dan juga amanah. Kita tak minta orang melompat. Yang minta orang melompat itu Mahathir saja dalam bersatu. Dia dapat 13 kursi parlimen, beberapa orang ahli UMNO melompat untuk perkuatkan dia. Kita dalam PH tak ada. Apa yang kita ada, apa yang rakyat sokong, itulah yang kita bawa. Kita dalam menentukan jawatan Perdana Menteri pun, kita mendapatkan sokongan ahli parlimen. Kita tidak menjual prinsip Anwar tidak berunding dengan mana pimpinan UMNO untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau tidak menjual prinsip sedikit pun, sebab itu beliau tidak jadi Perdana Menteri. Kalau beliau sanggup jual prinsip, hari ini Anwar telah jadi Menteri. Dan Syafiq Abdal ada orang yang akan menjilat tangan Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu. Sebab itu saya katakan, jangan sesekali tinggu panggil bapak kamu, Mahathir Mohamad. Mahathir ni pun satu hal juga. Duduk-duduk PH, rasuah dan sebagainya, tapi kita tahu dia juga minta jawatan pengurusi MPN. Ismail Sabri janji dengan dia jawatan pengurusi MPN, tak dapat, marah. Anak dia mengamuk dalam parlimen. Anak dia mengamuk dalam parlimen bukan untuk rakyat. Anak dia mengamuk dalam parlimen kerana bapak dia ditipu kerana janji nak bagi pengurusi MPN. Jadi Syafiq Abdal, Mahathir, tutup mulut. Kami kenal kamu. Itu saja saya nak bagi tahu pagi ini. Dan saya harap pada orang Sabah kenal Syafiq Abdal. Kenal Syafiq Abdal sekenal-kenal kalau yang boleh.
lihat track record dia. Dia pernah berada dalam UMNO, ya. Anwar Ibrahim juga pernah berada dalam UMNO. Dia pernah jadi ketua menteri. Anwar Ibrahim pernah jadi menteri, bahkan menjadi timbalan Perdana Menteri, bahkan pernah memangku jawatan Perdana Menteri. Semak antara dua orang ini track record masing-masing. Ya, semak. Tolong semak. Ya, jadi jangan ingat Syafiq Apdal ya boleh mendabik dada dalam parlimen, menampilkan saya tidak menentangi MOU, maka saya lah pejuang sebenar rakyat. Ya. Sorry. Ini pun ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Ya, orang Sabah ni. Masa kita nak hantar nama calon Perdana Menteri, dia pun hantar nama. Dia PH ada 2 calon, dia kata. Satu Anwar, satu saya. Kalau saya dapat numbers, saya lah Perdana Menteri. Kalau Anwar dapat numbers, Anwar lah Perdana Menteri. Numbers mana dia dapat? Sebahagian besar daripada yang dia dapat itu daripada PH. Ya? Dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak minta numbers daripada PH. Bila dia tak dapat, dia nak tinggalkan PH. Dia hentam PH. Nah, ini perangai Syafiq Apdal. Bila untuk kepentingan diri dia, dia minta daripada PH yang ada 89 orang lebih kurang untuk sokong dia. Dia cari sikit lagi. Dia ingat dia boleh dapat daripada JPS. Kalau dia boleh pujuk JPS, maka biarlah jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar tidak. Ya? Anwar tidak memujuk JPS. Ya? Anwar tidak memujuk JPS. Jauh sekali untuk Anwar menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri JPS ataupun membebaskan kes Zahid Hamidi ataupun Najib. Anwar tak buat itu. Ya? Kamu percaya kepada kami, percaya kepada pimpinan Datuk Seri Ibrahim, ya, maka sokonglah. Kalau tak percaya, sokonglah toklat, sokonglah bapak pengkhianat, sokonglah bapak semburit, sokonglah bapak penjual agama. Itu saja. Dia tak kasar. Ya? Tak boleh jadi Perdana Menteri, tak apa. Apa agenda dia, ya, apa cadangan dia boleh kemukakan dengan baik pada kerajaan. Kamu nak terima, kamu nak terima, ayo kamu terima. Ya, bukan untuk kebaikan kami, bukan untuk kebaikan PH, tapi untuk kebaikan rakyat. Kalau kamu tak mau terima, ayo kita bertempur. Ya, kita bertempur macam biasa. Kalau kamu terima pun, PH tetap pemanggang. PH tetap pemanggang. Kamu tak terima pun, kami pemanggang. Cuma bezanya, kalau kamu terima, rakyat dapat keuntungan. Ya, seperti mana yang kita minta tambahan bajet 45 bilion. Supaya juga dengan sistem kehakiman yang kita minta supaya dibebaskan daripada cengkaman politik. Dan banyak lagi perkara yang kita minta tidak melibatkan satu pun ya, jawatan daripada pimpinan PH. Ya, jadi Syafiq Apdal, please, ya, jangan rasa kamu hebat. Kalau pimpinan PH tak mau hentam Syafiq Apdal, kalau pimpinan PH tak mau hentam Mahathir Mohamad yang terusan menyerang PH, kami di bawah ini tidak akan jemu dan tidak akan berhenti daripada menyerang kamu dan mendedahkan kamu kepada rakyat siapa kamu sebenarnya. Ini Syafiq Apdal nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Ya, bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Sabah yang dia menang tu pun tidak boleh nak pertahankan. Ya, dalam Sabah main anti kenegerian yang hebat. Sabahan for Sabah. Ya, tolak Kuala Lumpur, jangan dengar Kuala Lumpur, jangan terpengaruh Kuala Lumpur. Bila dia gagal jadi Perdana Menteri Sabah, dia nak jadi Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Ini perangai Syafiq Apdal.